Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahim, salam perpaduan dan salam pertemuan mesra. Mencari timba si anak dara di bawah sarang burung tempua. Salam sembah pembuka bicara. Selamat datang untuk semua. Sekalian, selamat datang dan selamat mengambil bahagian dalam pertandingan Forum Remaja Peringkat Negeri Kedah 2023. Sidang hadirin yang dihormati sekalian, pertandingan Forum Remaja Sekolah Menengah Peringkat Negeri Kedah 2023 membuka arenanya. Rasa semangat berdebar di hati peserta pun sudah kelihatan. Pasukan Forum tak sabar menanti, eloklah segera acara kita mulakan. Sungguh asyik madah laksmana, terungkap bicara penuh bijaksana. Majlis mempesila pasukan pertama merintis acara, melontar bicara. Dipersilakan. Percubaan suara 1, percubaan suara 2, sukan tradisi warisan bangsa. Uji suara 1, uji suara 2, isukan pemakin negara. Percubaan suara 1, percubaan suara 2, sukan tradisi kebanggaan kita. Uji suara 1, uji suara 2, isukan revolusi minda. Wahana ilmu Mencambah minda Forum Remaja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hadirin sekalian, bersyukur kita kehadiran ilahi kerana dapat dipertemukan dalam majlis ilmu yang penuh barokah ini. Selamat datang saya ucapkan kepada ahli panel dan sidang hadirin bagi menyaksikan pertandingan Forum Remaja Peringkat Negeri Kedah tahun 2023. Hadirin sekalian, saya Muhammad Fazoni bin Ilyas selaku pengerusi forum amat berbesar hati kerana pada hari ini kita dapat berdiskusi satu topik yang menjadi perbualan hangat dalam kalangan masyarakat, iaitu isukan atau sukan tradisi. Yang mana satukah pilihan anda? Tepuk dada, tanya selera. Bagi mengikat silaturahim, saya akan mengenalkan ahli-ahli panel. Berada di sebelah kanan saya iaitu saudara Hairi Akmal bin Azman selaku ahli panel pertama. Apa khabar saudara? Alhamdulillah sihat. Saudara pula bagaimana? Saya sihat-sihat sahaja. Berada di sebelah kiri saya saudari Amirun Syafiqah binti Zamzuri selaku ahli panel yang kedua pada hari ini. Selamat datang saudari. Terima kasih saudara. Berada di sebelah kiri ahli panel kedua saudari Alia Natasha binti Daud selaku ahli panel yang ketiga pada hari ini. Selamat datang saudari. Selamat datang saudara pengerusi. Salam forum buat semua. Usai sahaja salam perkenalan daripada ahli-ahli panel sekalian, hadirin sekalian, mari kita kembali pada tajuk forum iaitu isukan atau sukan tradisi. Yang mana satukah pilihan anda? Tepuk dada, tanya selera. Hadirin sekalian, mutakhir ini permainan dalam talian atau isukan ataupun sukan tradisi, sukan maya telah mendapat tempat dalam kalangan masyarakat, iaitu tidak kira umur dari kanak-kanak, remaja hinggalah golongan dewasa. Pertambahan jumlah permainan dalam talian yang berlaku dari hari ke hari disebabkan oleh kemajuan alat teknologi moden seperti telefon pintar, komputer riba, tablet dan sebagainya. Manakala proses urbanisasi dan peredaran massa menyebabkan sukan tradisi ini semakin terpinggir.
Persoalannya, isukan atau sukan tradisi yang menjadi pilihan masyarakat. Hadirin dan barisan hakim yang berkaliber, pada pagi ini, isu inilah yang akan kami kupas dengan lebih mendalam. Bagi membuka tirai perbincangan, marilah kita sama-sama selami dahulu konsep tajuk perbincangan. Dengan ini dipersilakan Saudara Hairi. Terima kasih saudara pengerusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wikipedia mentakrifkan isukan sebagai permainan dalam talian atau sukan maya atau permainan elektronik di mana satu atau lebih orang berinteraksi melalui perintah peranti yang dilengkapi dengan imej dan video. Permainan elektronik ini juga dikenali secara umum sebagai platform yang boleh terdiri daripada komputer, konsol atau peranti mudah alih seperti telefon bimbit. Dengan kata lain, permainan dalam talian merupakan permainan elektronik yang melibatkan interaksi secara langsung dan maklum balas visual yang akan dipaparkan di televisyen atau di skrin. Sebagai contoh, permainan Mobile Legends, PUBG dan sebagainya. Sekadar itu daripada saya, kembali kepada pengerusi. Terima kasih saya ucapkan kepada Saudara Hairi. Sekarang marilah pula kita mendengar pandangan daripada Saudari Amirul. Dipersilakan. Terima kasih saudara Fadoli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hadirin, saudara Hairi telah pun menjelaskan maksud isukan. Sekarang kita dalami pula apakah maksud sukan tradisi. Pada pandangan saya, isukan dan sukan tradisi dan perbezaan sebenarnya. Kelainannya adalah pada medium yang digunakan. Sukan tradisi memerlukan peralatan daripada alam semula jadi seperti upin pinang, biji getah, buluh dan sebagainya. Jika ada main tarik upin, sudah tentu perlu ada upin. Jika ada main congkak, sudah tentu perlu ada buahnya. Begitu juga dengan isukan. Jika ada main Dota, PUBG, sudah tentu perlu ada komputer, papan tikus, kekunci dan internet. Dari aspek yang lain, permainan sukan tradisi lebih kepada pergerakan fizikal, manakala isukan pula lebih kepada kecerdasan mental. Sekian. Terima kasih saya ucapkan kepada Saudari Amirul atas pandangan sebentar tadi. Nampaknya Saudari Alia Natasha sudah bersedia. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih saudara pengerusi. Hadirin, kita kembali pada tajuk forum kita pada hari ini, iaitu isukan atau sukan tradisi. Yang mana satukah menjadi pilihan anda? Tepuk dada, tanyalah selera. Saudara Hairi dan Saudari Amirul telah menjelaskan maksud isukan dan sukan tradisi sebentar tadi. Persoalannya, apakah persepsi kita mengenai keseluruhan frasa tersebut? Adakah permainan-permainan ini memberikan manfaat kepada kita? Adakah permainan-permainan ini mendatangkan mudarat kepada kita? Adakah permainan-permainan ini relevan kepada masyarakat? Pada pandangan saya, frasa ini bermaksud bahawa setiap permainan itu mempunyai impaknya yang tersendiri. Jadi, kita perlulah membuat pertimbangan yang teliti sebelum mengambil satu keputusan agar keputusan yang dibuat itu tidak memudaratkan diri. Sekian. Terima kasih saya ucapkan kepada ketiga-tiga ahli panel yang telah memberikan konsep tajuk perbincangan sebentar tadi. Hadirin sekalian, mari kita terusuli isu ini dengan lebih mendalam. Izinkan saya untuk mengajukan soalan kepada ahli panel. Saudara Hairi, mengapakah isukan lebih diminati ramai masyarakat pada masa kini berbanding dengan sukan tradisi? Dipersilakan. Terima kasih saudara pengerusi. Hadirin, permainan dalam talian menjadi pilihan remaja kerana seiring dengan kemajuan bidang teknologi maklumat dan komunikasi, hampir semua orang mempunyai telefon pintar, komputer, tablet yang merupakan platform isukan. Tambahan pula, isukan ini pemainnya tidak perlu turun ke lapangan, hanya berada di rumah, di kamar atau di mana-mana sahaja. Pemain tersebut dapat melibatkan diri dalam isukan ini. Contohnya,
baru-baru ini Mayfair Asian Senang Berhad telah menganjurkan satu pertandingan video bola sepak FIFA yang ke-19 yang bermula tepat jam 6 petang hingga 12.30 malam. Aktiviti tersebut mendapat sambutan yang menggalakkan apabila lebih daripada 100 orang membuat pendaftaran. Tegasnya, isukan menjadi pilihan ramai kerana pemainnya hanya perlu menggunakan hujung jari untuk menggerakkannya berbanding dengan sukan tradisi di mana pemain perlu mencari kawasan-kawasan tertentu. Contohnya permainan galah panjang dan permainan gasing di mana pemain perlu mencari kawasan-kawasan tertentu dan perlu penyediaan peralatan dan sebagainya. Maafkan saya saudara Hairi dan pengurusi, saya ingin berkongsi sedikit maklumat. Ya. Silakan. Pada suatu ketika dahulu, permainan video dianggap sebagai aktiviti yang membuang masa. Kini, permainan video dianggap sebagai aktiviti yang lumayan. Dalam pertandingan permainan video bola sepak FIFA 19 yang dinyatakan oleh saudara Hairi sebentar tadi, Muhammad Faiz atau nama samarannya dalam isukan ialah Draco telah muncul sebagai juara dan menerima hadiah wang tunai sebanyak RM1,000 Malaysia. Manakala bagi tempat kedua pula telah menerima hadiah wang tunai sebanyak RM500 Malaysia. Bukankah ini sesuatu yang menguntungkan saudara pengurusi? Ya, saya sangat setuju dengan saudari Amirul. Tanpa mengeluarkan peluh, hanya menggunakan kepantasan jari dan kecerdasan minda. Dalam beberapa jam, pemain yang terlibat dapat memperoleh pendapatan. Sekian, kembali kepada saudara Hairi. Terima kasih saudari Amirun. Ya, benar sekali saudari, isukan boleh menjana pendapatan. Buktinya dalam satu pertandingan Dota 2 di Shanghai, China, pihak penganjur telah menyediakan ganjaran sebanyak 34.33 juta US dollar yang bersamaan dengan 139.09 juta ringgit Malaysia. Di Malaysia telah menjadi trend golongan remaja menayangkan secara langsung mereka di platform YouTube dan Facebook. Ada antara mereka ini yang dapat menjana pendapatan melalui peseriman langsung ini. Sekian, kembali kepada pengurusi. Terima kasih diucapkan kepada saudara Hairi atas lontaran idea sebentar tadi. Sekarang marilah pula kita mendengar pandangan daripada saudari Amirul. Dipersilakan. Pada pandangan saya, isukan diminati ramai kerana sukan maya ini mempunyai keistimewaannya yang tersendiri. Bentuk permainannya yang menarik dari segi visual, grafik, warna-warni mendorong masyarakat untuk mencubanya. Setiap permainan video direka untuk mencabar minda bagi mengasah pemikiran kritikal si pemain untuk menyusun strategi dalam situasi tertekan dengan pantas. Selain itu, aspek fizikal si pemain dan usia bukanlah penghalang untuk ikut serta dalam sukan ini. Sukan tradisi pula banyak melibatkan pergerakan anggota besar badan seperti melompat, merangkak, berlari dan sebagainya. Contohnya, permainan teng-teng melompat dengan sebelah kaki merupakan satu pergerakan yang kompleks. Pada pendapat saya, jika seseorang itu orang Siti, sudah tentu sukar untuk dia membuat pergerakan, apatah lagi melompat dengan sebelah kaki. Boleh jatuh tuan-tuan dan puan-puan. Maka, fikir-fikirkanlah jenis sukan yang bersesuaian dengan diri sendiri. Sekian. Terima kasih saya ucapkan kepada saudari Amirul atas pandangan sebentar tadi. Bagaimana pula pandangan daripada saudari Alia berkaitan dengan mengapa isukan lebih diminati ramai masyarakat pada ketika ini berbanding dengan sukan tradisi? Dipersilakan. Pada pandangan saya, isukan diminati ramai dan dibenarkan oleh ibu bapa adalah untuk mengelakkan anak-anak, khasnya anak remaja, terlibat dalam masalah sosial. Masa senggang yang ada dapat diisi dengan aktiviti yang bermanfaat. Tambahan pula, permainan dalam talian ini boleh saja diasah di rumah. Hal ini bermaksud anak-anak sentiasa berada dalam perhatian ibu bapa. Maka perasaan bimbang, risau apabila anak-anak keluar di rumah dapat dielakkan. Sebaliknya, permainan sukan tradisi pula memerlukan anak-anak keluar di rumah ke kawasan tertentu, bertemu dengan rakan-rakan dan sebagainya. Bukankah ini jauh daripada pandangan mata ibu bapa sehingga boleh menimbulkan perasaan curiga? Ringkasnya, terpulanglah kepada masyarakat untuk memilih mana-mana sukan yang bersesuaian dengan kehendak mereka. Sekian.
Terima kasih saya ucapkan kepada Saudari Alia atas pendapat sebentar tadi. Hadirin sekalian, setiap permainan itu mempunyai impaknya tersendiri jika bermain tanpa kawalan. Terpulanglah kepada diri sendiri untuk membuat pilihan. Bukankah begitu ahli-ahli panel sekalian? Jadi saya mempersilakan Saudari Amirul untuk mengupas persoalan ini. Dipersilakan. Benar sekali saudara Fadholi. Setiap permainan mempunyai impaknya. Contohnya permainan dalam talian dikatakan akan menyebabkan kemerosotan dan pembelajaran. Begitu juga dengan sukan tradisi. Perkara ini dapat dilihat apabila remaja menghabiskan masa mereka berjam-jam dengan bermain berbanding ulang kaji pelajaran atau menyiapkan kerja sekolah. Saudara Amirul, saya ada satu cerita. Cerita apa? Saya nak dengar juga. Boleh kongsikan? Seorang peraja lelaki, rakan sekelas saya, telah pun berhenti sekolah kerana banyak menghabiskan masa dengan bermain PUBG. Banyak kerjanya tidak dapat disiapkan. Banyak tugasannya juga tertangguh. Ada kalanya dia tertidur di dalam kelas. Akibatnya dia tertekan dan mengambil keputusan untuk berhenti sekolah. Ya, saudari Alia. Ada satu kajian yang telah dilakukan oleh seorang profesor di University of San Francisco, John Mercedes, yang membuktikan bahawa kebiasaannya permainan video merosakkan akademik kebanyakan pelajar. Tegasnya, tumpuan yang berlebihan terhadap sesuatu permainan akan menyebabkan masa untuk mengulang kaji pelajaran tidak mencukupi. Tidak mustahil prestasi akademik seseorang akan merosot. Sekian. Terima kasih diucapkan kepada Saudari Amirul. Tegasnya setiap permainan itu mempunyai impaknya yang tersendiri jika bermain tanpa kawalan. Ada pendapat yang mengatakan sukan dapat menjejaskan kesihatan berbanding dengan tradisi. Jadi bagaimana pandangan daripada Saudari Alia? Dipersilakan. Saya bersetuju dengan kenyataan tersebut. Permainan dalam talian secara tidak terkawal dapat menjejaskan tahap kesihatan seseorang. Keadaan ini boleh berlaku apabila mereka kurang melakukan aktiviti fizikal seperti bersenam atau berbasikal. Kurang melakukan aktiviti fizikal akan menyebabkan badan mudah menjadi lesu dan boleh menyebabkan obesiti. Menurut Dr. Chin Pit Ki, iaitu seorang perunding oftalmologi Sunway Medical Centre, pendedahan mata terlalu lama di hadapan skrin akan menyebabkan ketidakselesaan. Selain itu, posisi duduk yang tidak sesuai atau terlalu lama duduk di suatu tempat juga akan menyebabkan ketidakselesaan pada bahagian belakang badan. Manakala, permainan sukan tradisi pula melibatkan banyak pergerakan. Contohnya, permainan polisentri, konda-kondi, galah panjang memerlukan pemainnya berlari ke sana ke sini. Kemudian, pergerakan yang melibatkan fizikal akan menggerakkan peluh. Seterusnya dapat mengurangkan obesiti. Badan pun akan menjadi cergas dan otak menjadi cerdas. Tegasnya, sukan dapat menjejaskan kesihatan, manakala sukan tradisi dapat menyihatkan badan. Sekian, kembali kepada pengerusi. Terima kasih Saudari Alia. Bagaimana pula pandangan daripada Saudara Haiki? Dipersilakan. Terima kasih saudara pengerusi. Pada pandangan saya, sukan dalam talian juga mempunyai kebaikannya yang tersendiri. Saya memetik kata-kata Isabella Grani, seorang penyelidik daripada University Radboud Nijmegen di Belanda. Beliau menyatakan permainan dalam talian dapat meningkatkan kemahiran koordinasi mata dan tangan. Sebagai contoh, permainan tembak-menembak. Dalam permainan ini, mereka akan menjejaki kedudukan, kelajuan, tujuan, arah dan sebagainya. Pada masa yang sama, otak akan memproses semua data ini dan berkoordinasi dengan tangan kerana semua tindakan dilakukan pada papan terkunci. Menurut Dr. Rizal Abu Bakar, seorang pakar klinikal psikologi, dalam blognya, beliau telah menyatakan kemahiran ini juga terdapat dalam sukan tradisi, iaitu dapat meningkatkan kemahiran koordinasi mata dan tangan. Sebagai contoh, permainan 7 tin dan 7 slipper yang sebenarnya ramai tidak sedar. Permainan ini ajar ketepatan, iaitu melatih koordinasi mata dan tangan. Tegasnya, sukan dan sukan tradisi mempunyai kebaikannya yang tersendiri. Sekian, kembali kepada pengerusi. Terima kasih Saudara Hairi atas pandangan sebentar tadi. Tegasnya setiap permainan ini mempunyai keunikan dan
Setiap permainan ini mempunyai keburukan dan kebaikannya yang tersendiri. Jika berkayu sudah sampai ke pulau, jika mendaki sudah sampai ke puncak, kini kita telah pun berada di penghujung bicara. Sebelum mengakhiri diskusi ini, marilah kita sama-sama hayati rumusan yang akan diberikan oleh ahli-ahli panel. Dengan ini dipersilakan Saudara Hairi. Terima kasih saudara pengerusi. Dapat saya rumuskan bahawa isukan menjadi pilihan remaja kerana sukannya lebih mudah untuk dimainkan. Manakala sukan tradisi pula lebih sinonim dengan masyarakat di luar bandar kerana persekitarannya. Manakala proses urbanisasi dan perubahan gaya hidup yang menyebabkan sukan tradisi ini semakin terpinggir di kawasan luar bandar. Kembali kepada pengerusi. Terima kasih Saudara Hairi. Adakah Saudari Amirun sudah bersedia? Dipersilakan. Dapat saya simpulkan bahawa pada era ini sukan tradisi semakin luntur. Oleh itu, generasi muda perlu disedarkan tentang kepentingan sukan tradisi kepada bangsa dan negara. Hal ini kerana sukan ini merupakan ciptaan nenek moyang kita yang melambangkan ciri-ciri kebudayaan bangsa kita. Usaha-usaha tertentu perlu dilakukan supaya permainan ini terus subur dari satu generasi kepada satu generasi agar taklah bodeh hujan, tak lekang dan panas sekian. Terima kasih Saudari Amirun. Dipersilakan pula Saudari Alia Natasha. Kesimpulannya, setiap permainan ada impaknya tersendiri. Terpulanglah kepada diri sendiri untuk membuat pilihannya. Isukan mendorong pemain untuk bersikap individualistik seperti tidak berinteraksi dengan orang di sekeliling dan hanya berada di dalam kamar. Manakala sukan tradisi pula membentuk kemahiran bersosial secara langsung, mengukuhkan hubungan masyarakat dan menerapkan semangat bekerjasama. Sekian. Terima kasih. Demikian tadi perbincangan daripada ahli-ahli panel berkenaan sukan dan sukan tradisi. Secara konklusi, dapat saya katakan bahawa setiap permainan ini mempunyai keunikan dan keistimewaannya tersendiri. Setiap permainan juga memberikan keburukannya yang tersendiri jika bermain tanpa kawalan. Kecanggihan teknologi dan peredaran masa telah memperkenalkan permainan teknologi moden. Bak kata peribahasa, lain hulu, lain parang, lain dahulu, lain sekarang, dan serba sedikit telah meminggirkan sukan tradisi yang menjadi kebanggaan kita. Jadi tepuklah dada, tanya selera, yang mana satukah pilihan anda? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Tahniah atas forum yang disampaikan tadi. Ada tentang kebaikan dan keburukan isukan dan juga tradisi. Anda telah meninggalkan persoalan pada akhir perbincangan tadi, iaitu tentang yang mana satukah pilihan anda. Jadi bagi anda sendiri, yang mana satukah pilihan anda dan apakah sebab-sebabnya? Itu soalan saya. Kalau satu lagi, kalau saya tambah sikit lah, kalau anda sebagai ibu bapa, anda telah sebut tadi ini tentang keburukan, bagaimana ibu bapa dapat mengawalnya? Itu sekian, terima kasih. Maafkan saya, Ketua Hakim. Boleh ulangi soalan? Baik, anda telah meninggalkan persoalan di hujung perbincangan tadi, iaitu yang manakah pilihan anda sebagai remaja ataupun belia. Apakah pilihan anda? Sama ada nak pilih tradisi ke ataupun isukan? Sebabnya, satu lagi, sekiranya anda merupakan ibu bapa, anda dah sebut tadi keburukan isukan, bagaimana anda nak mengawalnya?
Terima kasih saya ucapkan kepada Ketua Hakim atas soalan yang diajukan. Soalannya ialah, sebagai remaja, sukan mana satukah pilihan anda? Dan sebagai ibu bapa, bagaimana cara untuk menanganinya? Jadi saya serahkan kepada ahli panel. Dipersilakan. Izinkan saya saudara pengerusi. Silakan. Bagi saya akan memilih kedua-dua sukan dan sukan tradisi. Saya akan menyumbangkan sukan ini kerana sukan tradisi merupakan ciptaan nenek moyang kita yang perlu kita pelihara. Manakala sukan muda adalah satu kemajuan teknologi yang sememangnya saya sebagai remaja akan tertarik kepadanya. Selain itu, soalan hakim yang kedua pula. Pada pandangan saya sebagai seorang ibu bapa, saya akan menetapkan masa untuk anak-anak saya bermain sukan. Sebagai contoh, pada waktu petang hanya dalam 2 jam sahaja untuk bermain sukan ini. Hal ini dapat mengelakkan daripada anak-anak terlalu obses dan terlalu fokus terhadap sukan itu sehingga memberi keburukan kepada mereka. Sekian. Terima kasih Saudari Amirul. Bagaimana pula pandangan daripada ahli panel lain? Dipersilakan. Izinkan saya, saudara pengerusi. Silakan. Pada pandangan saya akan memilih e-sukan kerana e-sukan dapat menjana pendapatan seseorang. Hal ini dikatakan demikian kerana pemain-pemain e-sukan ini dapat menjana pendapatan melalui penstreaman secara langsung. Contohnya, ikon e-sukan yang terkemuka di Malaysia iaitu kumpulan Todak sering kali membuat penstreaman secara langsung di aplikasi TikTok, Facebook dan Instagram ketika bermain Mobile Legends Bang Bang, dan mereka dapat menjana pendapatan melalui penstreaman tersebut. Kesannya, perkara ini secara tidak langsung dapat menyumbangkan pendapatan kepada masyarakat. Seterusnya, pada pandangan saya, cara ibu bapa untuk mengawal anak daripada bermain e-sukan secara berleluasa adalah dengan mengawal penggunaan telefon pintar. Sekian. Terima kasih Saudari Alia. Bagaimana pula pandangan daripada Saudara Hairi? Dipersilakan. Terima kasih saudara pengerusi. Bagi saya akan memilih e-sukan sebagai pilihan saya. Hal ini kerana e-sukan ini lebih mudah untuk dimainkan dan lebih mudah untuk diakses berbanding dengan sukan tradisi. Sukan e-sukan ini pemainnya perlu hanya berada di rumah anda untuk dimainkan berbanding dengan sukan tradisi di mana pemain perlu keluar ke lapangan untuk mencari kawasan-kawasan tertentu. Sebagai usaha ibu bapa, saya akan memberikan permainan tradisional kepada anak-anak mereka supaya kita boleh bermain bersama-sama anak sebagai pemain congkak. Anak-anak akan lebih tertarik kepada sukan tradisi kerana pemain yang perlu dimainkan oleh ibu bapa. Jelaslah bahawa ibu bapa memainkan peranan yang penting untuk mendedahkan sukan tradisi kepada anak-anak supaya anak-anak tidak ditelan zaman di arus kemodenan generasi. Sekian, kembali kepada pengerusi. Terima kasih kepada ketiga ahli panel. Demikian tadi kupasan soalan daripada ahli panel berkenaan soalan itu tadi. Dapat saya katakan bahawa Saudara Hairi dan Saudari Alia Natasha memilih e-sukan kerana ianya dapat menguntungkan masyarakat dan negara. Manakala Saudari Amirul memilih kedua-dua sukan kerana ianya dapat mengimbangkan antara sukan tradisi dan sukan e-sukan kepada masyarakat, anak-anak dan masyarakat. Ketiga-tiga ahli panel telah menyatakan cara untuk menangani keburukan e-sukan ini dengan pada anak-anak dengan mengawal pergerakan mereka dan juga menetapkan masa yang sesuai untuk mereka bermain. Kesimpulannya, ini sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih. Persembahan forum daripada pasukan pertama yang menyampaikan forum mereka yang bertajuk e-sukan atau sukan tradisi, yang mana satukah pilihan anda? Tepuk dada, tanya selera. Terima kasih diucapkan kepada pasukan forum dari daerah C. Hadirin sekalian, pengendalian forum bukanlah mudah. Perlukan komitmen daripada semua.
Pasukan pertama selesailah sudah. Dijemput pula kumpulan kedua. Majlis mempersilakan kumpulan kedua menyampaikan forum mereka yang bertajuk Bahasa Dipacu, Perpaduan Dituju. Dipersilakan. Cubaan suara 1, 2, 3. Cubaan suara 1, 2, 3. Terima kasih kepada pengerusi majlis. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam Forum untuk Perpaduan. Yang dihormati barisan para hakim yang menjadi teraju kebenaran, ahli-ahli panel yang petah mengutarakan idea dan sidang hadirin yang dimuliakan. Alhamdulillah, bersyukur kita pada hari ini kerana dapat bersama-sama bersuara di hari yang ceria ini. Saya, Nekara Suraya binti Ismail, akan bersama-sama warga Dewan sekalian bagi mempengerusikan forum remaja kita pada hari ini. Hadirin sekalian, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita yang sega dan tampan lagi bergaya, izinkan saya untuk menguar-uarkan terlebih dahulu tajuk forum remaja kita pada hari ini. Tajuk forum kita ialah Bahasa Dipacu, Perpaduan Dituju. Atas kesedaran bahawa negara Malaysia terdiri daripada pelbagai etnik dan budaya, jadi kerajaan menentukan perpaduan sebagai matlamat utama dalam usaha membangunkan Malaysia dengan identiti tersendiri. Berteraskan kepada prinsip bertanyalah soalan kepada yang arif, tentu anda akan mendapat jawapan yang tepat. Maka tepatlah pemilihan ketiga-tiga ahli panel kita yang masih lagi remaja, kerana remaja pada hari ini adalah pemimpin masa hadapan. Saudara dan saudari sekalian, jadi saya tidak berseorangan hari ini. Anda boleh lihat di samping saya ahli-ahli panel yang sentiasa bersedia dan cakna bagi membincangkan isu ini. Panel pertama yang berketerampilan dan yakin orangnya, iaitu Saudari Nurul Iwani binti Muhammad Nordin. Iwani merupakan seorang pengawas sekolah, pemain bola jaring sekolah dan kadet PKBM Laut yang berpangkat Laskar Kanan. Apa khabar, saudari? Terima kasih, saudari pengerusi. Alhamdulillah, saya sihat dan cukup bersemangat untuk membicarakan tentang bahasa dan perpaduan demi keharmonian negara kita. Seterusnya, saya memperkenalkan panel kedua yang tampan bergaya dan tenang berada di sebelah saya, iaitu saudara Muhammad Faiz bin Muhammad Fazil. Muhammad Faiz ialah pembimbing raga sebaya di sekolah saya. Selamat datang, saudara. Terima kasih atas undangan. Setiap pertanyaan akan saya huraikan dengan penuh yakin dan iltizam yang membara seperti panel pertama. Ya, sudah pasti Faiz. Topik forum kita pada hari ini memang menarik dan menjadikan kita teruja untuk membincangkannya. Hadirin sekalian, berada di sebelah ahli panel kedua tak lain tak bukan tentulah ahli panel kita yang ketiga, iaitu saudari Nurin Kisina binti Muhammad Syahrul. Nurin bukan sahaja pengangkat yang ayu orangnya, tetapi dia juga remaja yang petah bicaranya. Selamat berkenalan, saudari. Apa khabar? Alhamdulillah, saya baik dan amat bermotivasi berada di pentas ini bersama-sama hadirin semua. Salam forum buat semua. Usai salam perkenalan daripada semua ahli panel, kembali kita ke topik forum kita, iaitu Bahasa Dipacu, Perpaduan Dituju. Sidang hadirin, ahli panel yang dihormati, izinkan saya membuka tirai diskusi forum remaja kita dengan soalan pertama yang saya ajukan kepada panel kita pertama. Saudari Nurul Iwani, bolehkah saudari jelaskan makna bahasa dan kaitannya dengan perpaduan dalam konteks kepelbagaian kaum? Silakan, saudari. Terima kasih, saudari pengerusi. Sidang hadirin dan ahli panel yang dihormati. Makna bahasa ialah sistem lambung suara yang digunakan dalam sesuatu kelompok manusia untuk melahirkan perasaan dan fikiran. Pada pemain telah melaporkan bahawa penduduk Malaysia terdiri daripada masyarakat yang berbilang kaum, agama dan keturunan. Kumpulan terbesar rakyat Malaysia terdiri daripada 3 kaum utama, iaitu Melayu, Cina
Brunei dan India. Terdapat juga penduduk pribumi Semenanjung Malaysia yang merupakan orang asli dan terbahagi pada 3 kaum terbesar iaitu Negrito, Senoi dan Melayu Bodoh. Terdapat kira-kira 8 bentuk kaum etnik terutama di Indonesia Timur. Bayangkan jika tiada satu bahasa yang sama digunakan untuk bertutur, tentu dari segi ayam dan itik kan. Oleh itu, tindakan kerajaan Malaysia untuk memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan Malaysia bagi memudahkan komunikasi dan interaksi dalam ancaman kaum sangat tepat. Jelaslah bahasa berkait rapat dengan perpaduan kerana perpaduan ialah hubungan erat atau toleransi yang wujud dalam kalangan kaum dan etnik yang berbeza bagi mencapai matlamat bersama secara jujur dan ikhlas. Kesan daripada sikap hormat menghormati antara dua pihak yang berbeza agama, bangsa, budaya dan bahasa sehingga melahirkan suasana yang aman. Saya harap kerana saya itu telah menjawab soalan Terima kasih kepada penanya pertama yang telah menjawab persoalan saya sebentar tadi. Jelaslah kepada kita bahawa kepentingan bahasa sebagai wadah dalam berkomunikasi ya. Hadirin sekalian, saya tahu penonton di hadapan saya tidak sabar untuk mengetahui langkah yang boleh dilakukan bagi mengekalkan perpaduan kaum di Malaysia. Soalan saya kepada panel kedua ialah bagaimanakah remaja diajar menggunakan bahasa dengan betul di rumah supaya mereka tidak kekok apabila berada di khalayak nanti. Silakan saudara. Terima kasih saudari pengerusi. Memetik kata-kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, dalam era yang dikuasai digital dan kecerdasan buatan atau teknologi AI, aspek ketamadunan seperti ilmu bahasa dan sastra tidak harus dilupakan, kerana hal itu adalah kekuatan nilai dan akhlak sesebuah masyarakat. Katanya semasa meresmikan seminar fikrah fidik di Dewan Bahasa dan Pustaka baru-baru ini. Hadirin sekalian, ilmu satu bahasa itu bermula dari rumah. Di dalam sebuah rumah tangga terdapat ayah, ibu, abang, kakak dan adik. Mereka inilah suri teladan yang menerapkan nilai positif dalam rumah, dalam diri anak-anak. Maafkan saya. Ahli keluarga inilah suri teladan yang menerapkan nilai positif dalam diri anak yang masih remaja. Ironinya, maafkan saya, oleh itu ibu bapa haruslah mendidik anak-anak supaya menggunakan bahasa Melayu di rumah. Manakala bagi masyarakat yang bukan berbangsa Melayu, mereka boleh menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa kedua. Ironinya, sewaktu di rumah, ibu bapa perlulah berkomunikasi dengan tutur kata yang lembut dan mudah difahami. Oleh itu, ibu bapa lah wira dan wirawati kami yang mendidik kami dengan satu bahasa yang sempurna agar saling memahami antara satu sama lain. Setakat itu saja pendapat saya. Terima kasih. Terima kasih panel kedua. Hadirin yang dihormati, sebentar tadi panel kedua kita mengatakan bahawa ilmu bahasa bermula dari rumah. Saya bersetuju 100% dengan idea-ideanya yang benar situ. Baiklah, jika tadi Muhammad Faiz telah membuka dedaunan pintu rumah, sekarang marilah kita melangkah sedikit keluar rumah. Nampaknya saudara Nuri Kisna tak sabar untuk memberikan pendapatnya. Jom kita telusuri peranan sekolah. Bilangan sekolah di Malaysia adalah sebanyak 10,220 buah. Sekolah rendah sebanyak 7,780 dan sekolah menengah sebanyak 2,440 buah. Soalan saya kepada panel ketiga, dengan jumlah sekolah yang begitu banyak di Malaysia, apa pula alternatif yang diambil oleh institusi pendidikan bagi menyemai bahasa yang selaras dengan perpaduan dalam kalangan kaum? Silakan saudari. Terima kasih saudari pengerusi. Hadirin sekalian, irama dan lagu tak boleh dipisahkan. Begitu juga dengan bahasa dan perpaduan. Jika dipisahkan, pincanglah masyarakat dan negara. Bagi menangani situasi ini, bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa pengantar setelah penyemakan semula Akta Pelajaran 1961 yang berasaskan Penata Razak 1986
dan Laporan Rahman Talib 1960 yang bertujuan menjadikan bahasa itu sebagai bahasa pengantar utama di sekolah kebangsaan dan menjadi teras perpaduan. Dalam hal ini, saya berpendapat bahawa usaha mewajibkan murid tingkatan 5 lulus mata pelajaran Bahasa Melayu pada tahap sijil pelajaran Malaysia juga satu langkah bijak. Jadi, murid akan lebih bersungguh-sungguh untuk mendalami bahasa Melayu. Konsep bahasa Melayu merentas kurikulum juga sesuatu yang tidak boleh dipandang enteng. Maknanya, dalam semua mata pelajaran di sekolah, murid diajar supaya menggunakan bahasa Melayu dengan betul. Selain itu, wujud juga kelab, persatuan, permainan dan unit uniform yang boleh dianggotai oleh semua murid di sesebuah sekolah, sama ada sekolah kebangsaan atau sekolah jenis kebangsaan. Setiap murid berhak memilih mana-mana aktiviti co-curriculum sebagai tempat belajar mereka. Sebagai contoh, saya ahli pengakap, Nuri Iwani Kadet KBM Laut dan Muhammad Faiz ialah pembimbing rakan sebaya. Tapi, kami bersatu dalam pertandingan forum remaja. Maknanya di sini, walau apapun aktiviti co-curriculum murid dapat bersatu tanpa mengira minat. Tegasnya, setiap murid dilayan secara sama rata tanpa mengira latar belakang hanya dengan satu bahasa, iaitu bahasa Melayu. Itulah pendapat saya. Tuan Pengerusi. Terima kasih kepada panel ketiga yang telah mengupas langkah yang dilakukan oleh pihak sekolah. Saya yakin pihak sekolah mampu menjadi pemangkin kepada bahasa dipacu perpaduan dituju. Hadirin sekalian, selain membicarakan langkah bagi mengekalkan perpaduan kaum, saya juga ingin meninjau lebih lanjut pandangan ahli-ahli panel kita tentang impak kepada perpaduan yang dikecapi sekarang. Saya ajukan soalan ini buat panel kedua, iaitu Muhammad Faiz. Apakah kesan atau impak dalam kalangan masyarakat apabila perpaduan kaum benar-benar wujud di negara? Silakan saudara. Terima kasih saudari pengerusi. Impak yang terdapat di negara kita ialah dalam bidang sukan. Sebagai contoh, beberapa tokoh sukan telah menceburkan diri dalam bidang sukan. Sejak remaja lagi, pemain badminton negara Datuk Lim Chong Wei, pemain Ratu Squash Negara Datuk Nicole Ann David dan Ratu Terjun Negara Pandai Renung. Malah ikon-ikon ini juga akan berbahasa Melayu sewaktu ditemukan semasa memenangi kejohanan antarabangsa. Oleh itu, maafkan saya, setakat itu saja pendapat saya. Terima kasih. Wah, nampaknya serasi pemikiran Nuri Iwani dan Muhammad Faiz ya. Semua ini tak lain tak bukan disebabkan bahasa. Mereka saling memahami perkara yang hendak disampaikan. Jadi, wujudlah di situ persefahaman. Saudari Nurul Iwani, bolehkah saudari jelaskan membicarakan impak yang akan dihadapi oleh masyarakat jika bahasa Melayu tidak digunakan dengan betul? Silakan saudari. Cabaran yang dihadapi oleh masyarakat kini yang boleh menggugat ialah revolusi teknologi komunikasi. Laporan akhbar Berita Harian 2017 yang bertajuk Bahasa Rojak Media Sosial Cabar Bahasa Melayu. Pengguna media sosial dilihat lebih mementingkan batasan mesej yang mahu disampaikan berbanding penggunaan bahasa dan tata bahasa yang betul. Profesor Datuk Seri Dr. Awang Sarian berkata, perkara berkenaan dilihat dan memberi kesan kepada golongan masyarakat, terutamanya golongan pelajar, sehinggakan bahasa yang digunakan dalam media sosial menjadi insan. Malah ada juga wartawan dan juruhebah radio berlumba-lumba bersaing untuk meraih populariti sehingga sanggup menggunakan bahasa yang dikatakan mesra khalayak
tetapi menghakis bahasa Melayu yang santun dan teratur. Saudari Iwani, izinkan saya mencelah ya. Silakan saudari. Pendapat saya, kita sepatutnya mencontohi Jepun dan Korea Selatan yang bangga menggunakan bahasa ibunda mereka. Perkara ini begitu mencabar buat Malaysia jika bahasa rojak dalam urusan rasmi masih digunakan. Betul tu. Cabaran tu sebenarnya untuk kita generasi muda selesaikan. Kita perlu menghargai, kita perlu menjaga keluhuran dan kedaulatan bahasa Melayu. Jika bukan kita, siapa lagi? Tak gitu hadirin. Kembali kepada pengerusi. Hebat pada kita pada hari ini ya. Semakin hangat nampaknya topik bahasa dipaju perpaduan dituju. Saya ajukan lagi soalan buat panel ketiga, Saudari Nurin. Tadi saudari ada kata bahasa rojak ni satu cabaran. Bolehkah saudari jelaskan usaha kerajaan bagi mendepani situasi ini? Silakan saudari. Terima kasih Saudara Pengerusi. Hadirin sekalian, kerajaan sering menerapkan slogan bahasa jiwa bangsa melalui medan maya maupun secara fizikal. Dalam hal ini, kerajaan telah menggunakan media sosial untuk mengalurkan maklumat tentang aktiviti dan kempen berkaitan bahasa kebangsaan. Selain itu, DBP juga turun padang ke institusi pendidikan bagi pantau tegur bahasa kepada pelajar yang berbilang bangsa supaya menggunakan bahasa dengan betul. DBP juga sentiasa memaparkan infografik pantun dan peribahasa Melayu dalam laman sesawang mereka bagi memberi kesedaran kepada pengguna media sosial supaya menggunakan bahasa untuk berkomunikasi dalam masyarakat majmuk ini. Saya tambah sikit ya. Silakan saudari. Yang saya tahu, DBP ini sedia membantu tahu. Jika hadirin mempunyai masalah tentang penggunaan bahasa, hadirin bolehlah meminta khidmat nasihat DBP. Hal ini bertepatan dengan slogan biasakan yang betul, betulkan yang biasa. Jadi hadirin juga, apalagi ayolah bersama-sama kami memantabatkan bahasa Melayu. Bahasa dipacu, perpaduan dituju. Silakan. Wah, bersemangat ahli panel kita pada hari ini. Sidang hadirin, walaupun besar impak yang terpaksa kita hadapi, ayo sama-samalah kita gambling tenaga memacu bahasa ke arah negara maju. Terima kasih kepada ahli panel yang sudah hadir membicarakan tentang bahasa dipacu perpaduan dituju ini. Setakat ini sahaja forum kita pada hari ini. Semoga forum ini menjadi wadah dalam melahirkan insan yang madani, berdedikasi, berani dan berjiwa murni. Terima kasih sekalian budi. Moga berjumpa di lain kali. Sekian, sambutlah salam muhibah dan terima kasih. Assalamualaikum. Tahniah kepada semua ahli panel kerana berjaya dalam forum membentang hari ini. Soalan saya, apakah peranan yang dapat dimainkan oleh badan bukan kerajaan dalam memartabatkan bahasa Melayu? Saya ulang, apakah peranan yang dapat dimainkan oleh badan bukan kerajaan dalam memartabatkan bahasa Melayu? Ya, silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada ahli panel yang arif lagi bijaksana atas soalan yang diberikan. Soalan berbunyi, apakah peranan yang dapat dimainkan oleh badan bukan kerajaan dalam memartabatkan bahasa Melayu? Justru, saya mempersilakan mana-mana ahli panel bagi menjawab persoalan sebentar tadi. Izinkan saya untuk memulakan saudari pengerusi. Silakan, saudari. Sidang hadirin dan ahli panel yang dihormati. Pada pendapat saya, cara untuk badan bukan kerajaan memartabatkan bahasa Melayu ialah mengadakan kempen di tempat-tempat selain daripada kerajaan seperti rumah-rumah anak yatim. Dalam hal ini, dengan cara ini, mereka boleh memartabatkan bahasa Melayu kerana ini dapat mereka dapat mempelajarkan bahasa Melayu secara lebih mendalam. Ini juga mampu memupuk semangat cinta akan bahasa kerana masyarakat pada kini dipandang agak pandang enteng pada bahasa Melayu kerana dianggap ketinggalan zaman. Oleh itu saya rasa maafkan saya rasa itu satu pendapat saya. Dipersilakan panel ketiga untuk menjawab persoalan sebentar tadi. Terima kasih Saudara Pengerusi. Pada pendapat saya, peranan yang dapat dimainkan oleh badan bukan kerajaan dalam memartabatkan bahasa Melayu ialah mereka dapat menganjurkan pidato peringkat antarabangsa dan mengajak peserta-peserta dari luar negara bertutur dalam bahasa Melayu. Oleh itu, kita dapat meluas dan memartabatkan bahasa Melayu pada peringkat dunia dan kita dapat meluaskan dan memartabatkan bahasa Melayu pada persada dunia. Cakap itu saja Pak saya. Terima kasih kepada panel ketiga yang telah memberikan buah fikirannya. Dipersilakan panel kedua memberikan buah fikiran. Pada pendapat saya, peranan yang dapat dimainkan oleh badan bukan kerajaan dalam memartabatkan bahasa Melayu ialah menganjurkan pesta buku seperti baru-baru ini pesta buku di PWTC Kuala Lumpur telah berjaya dilangsungkan selama 2 minggu. Setakat itu saja pendapat saya. Terima kasih. Terima kasih kepada para panel yang telah melontarkan buah fikiran mereka sebentar tadi. Saya harap dengan buah fikiran yang dilontarkan oleh ahli-ahli panel ini dapat menjawab persoalan yang terbuku dalam fikiran para hakim. Sekian, itu sahaja daripada kami. Terima kasih.